Sambil-sambil itu kita dengar soalan yang orang atuk. Suami saya dok bagi nafkah zahir batin hampir 7 tahun kerana sakit. Saya kena semua uruskan, menyebabkan saya penat. Saya selalu cakap kasar dan kadang-kadang meningking. Bagaimana keadaan saya di akhirat nanti? Jawabnya, puan dapat pahala yang banyak kerana bersabar begitu lama. Sedangkan di dalam syariat, seorang isteri tidak wajib kekal bersama suami yang sudah tidak mampu memberi nafkah. Maknanya kalau isteri macam ni dia minta fasakh, minta cerai, dia tidak berdosa kerana dia tak dapat nafkah. Tapi dia ni dia sabar. Dia sabar 7 tahun tak ada nafkah zahir batin, dia yang bersusah payah dan jaga pula suami dia, ketua keluarga. Tukar dia pula jadi ketua. Dalam-dalam gitu adalah terkasar bahasa. Sebab itulah kita sebagai manusia tak lari daripada salah silap. Tak usah kata hak jaga laki, jaga mak ayah kadang-kadang gitu juga. 8 tahun usung mak ayah berak basuh begitu gini pakai paper tak. Kadang-kadang ada gak kita terjerekah, kadang-kadang ada terkasar bahasa. Maka kita faham, itulah kita manusia yang tidak sempurna. Sama-samalah istighfar kepada Allah. Nak mudah-mudahan jadi kafarah salah silap kita dengan suami kita tadi. Jangan kita susah hati dan jangan kita sengaja. Ustaz kabodah semalam boleh tekeng, malam ni aku nak tekeng. Bukan gitu. Maknanya dalam keadaan kita keletihan, kadang-kadang tubik gok mulut jadi kasar. Tak? Maka banyak-banyak duduk saja astagfirullah, astagfirullah sebagai kafarah. Apa yang tak kena kita buat. Soalan ternyata, mak saya sakit lutut. Dia selalu buang air kecil berdiri. Cuci atau tidak? Basuh hanya dengan simbah air yang banyak tanpa gosok peha dan betih. Dah mana soalan? Dia cerita mak dia kecil belah cacang. Dia nak khabar soalan. Jadi orang puan ke orang lelaki dia kecil belang duduk. Dah kalau kecil belang berdiri gua ni haram, tak haram. Tetapi goliknya kadang-kadangnya kena najis dan tak berapa comel. Orang barat orang puan ni dia kecil berdiri. Dia kecil berdiri. Dia orang puan kecil berdiri habis ya. Nampak? Pasal air kecil dia turun kat peha. Mana? Bukan tubik gitu. Kalau tubik gitu anak dara. Kalau ada laki dah berkembuh habis. Nak. Jadi orang putih ni dia reka satu alat orang puang. Dia ada beli dalam Amazon, kita boleh order. Dia duduk diri, dia buka zip, dia buah alat tu macam kong askering. Lepak dia buah, dia pun kecing cacang. Pak dia lepom dia tu. Benda tu 3-4% je se. Macam kertas gitu. Tu canggih dia ni. Jadi kita tak usah buatlah kecing diri, melainkan kerana sakit. Orang laki-laki pun kecing duduk kalau kita boleh. Kalau tak boleh, tak apa kecing diri. Kita kadang-kadang ekstrim sangat. Tengok ada orang kecing diri, orang kata ke dia. Faham baik-baik. Kecing diri orang lelaki ni makruh saja. Bukan haram, dosa besar kena laknat tu tidak. Faham? Makruh, tak apa comel. Jangan kita terus sangka buruk ke dia. Kadang-kadang ada sebab. Sebab apa? Masuk dalam tandas kadang-kadang. Tandas tepat RNA ke lebuh raya. Kadang-kadang tandas pang minyak tak. Hak tandas dalang jamban berak tu ada orang dalang. Jadi kawan ni masuk nak kecing ketik-ketik. Pakai serban, pakai piyah. Orang dalang, ogeh dak tubik. Bunyi, tapi dak tubik. Faham tak? Dah takkan nak kecing gua ni, nak khabar naik ke atas. Nak ogeh dah boleh, hak dia masuk dulu. Ada jamban kecing dah luar. Jamban kecing luar tu hak pasal makuk tinggi. Dia buh dinding. Maka tu untuk orang kecing diri, kecing duduk. Kecing diri. Jadi kalau kita tengok Tok Imam ke apa, jangan kata tak molek. Ada sebab tu. Lainlah dia masuk jamban kosong. Bahak cacang juga. Waalaikumsalam.
Oh tu lain lah. Nah, ada orang dalam. Maksudnya uzur lah. Nah, ada orang dalam kecing luar. Cincacang tak kira mau orang keserban ke, mau orang pondok ke, mutuk guru ke, tidak lagi tercela. 2 kali Nabi kecing berdiri. Sebut dalam kitab Nailul Awtar dan syarahnya. Pertama sekali Nabi sakit belakang paha, terpaksa kecing berdiri. Yang kedua tepat orang teruk najis, takut Nabi duduk jubah kena najis, Nabi kecing berdiri. Tahu tak? Ni kita tak ekstrim sangat. Benda-benda hak remeh temeh gitu. Nah, hak lebar dak berjuru harah dia kok. Tengok jamban hak jenis orang jenis diri tu, dia naik duduk atas. Faham tak? Dak kanda tu kecek, lalah kelecoh. Faham tak? Bekok batu. Dak kelecoh. Tu jadi lebar dak berjuru harah. Nah, jadi orang puang bila dia kecing, mak dia kecing ni dia hanya cucur di kemaluan saja. Sah ke tak? Jawabnya sah kalau tidak kena kepada tempat lain. Tapi kalau kena noleh paha, noleh keting, dia tidak basuh, nanti semayang tidak sah. Inilah yang kena azab di dalam kubur sebab kecing berak, najis tidak cuci molek. Dalil Nabi kata tanazzahu anil bauli fa inna mata azabil qabri minhu aw kama qala. Bersihkanlah betul-betul ketika kencing kerana ramai yang kena azab dalam kubur sebab kencing. Saya duduk di Besu bersama isteri pertama Hodo. Isteri kedua saya di Kuala Lumpur. Adakah saya boleh solat jamak kosong ketika berada di rumah isteri yang kedua saya? Musafir atau tidak? Dengar molek. Kalau mu ada 2 bini, alhamdulillah dia ni rezeki murah. Orang laki-laki dia bercita-cita belaka untuk kahwin 2. Kahwin lagi. Nama benda? Mak Zing. Mak Zing, kerja benda? JKK? Dah buat benda kerja sendiri tu buat apa? Kerja swasta pula, tadi kerja sendiri. Kerja swasta tu buat benda? Jaga store, Mak Zing, Abang Zing. Kau panggil sini. Ke Cik Su ke apa panggil sini? Abang Zing. Abang Zing kahwin dah? Mek ada mari tak? Dah kalulah ada orang puan muda seorang. Dak muda mana dalam 19. Putih lepuk, ada lesung pipik, mata sabung, kulit lesuh. Nak ke Abang Zin sudi jadi isteri? Nak tak? Berani tak? Kalau kita tolong doa baru berani. Kalau kita baik, kita doa ke kita dulu. Jadi orang puan dia marah, mau kalau bak ni. Tak usah marah lah, bukan sungguh pun. Orang laki-laki memang nak kahwin ramai. Tak kira hak serban besar, serban kecil, hak bakal piyah, hak bakal sokok. Betul tak? Tu jenis orang laki-laki. Nak? Ayah Haji. Nak tak? Suka tak kalau kahwin ramai? Suka selok dah. Selok lalu dah. Itulah orang laki-laki. Cuma orang puan jangan bimbang. Nampak? Kerana walaupun para suami bercita-cita untuk kahwin, berpoligami, tapi sebenarnya orang laki-laki itu takut kepada wanita. Betul tak? Dalilnya berapa orang yang kahwin 2 dalam besu? Tak ramai. Hak main silat gayung ramai. Faham tak? Buka bahasa gayung, berapa ada orang main? 400 orang gayung Melaka. Tak kahwin 2, tak ada seorang. Datuk guru gayung 2 kali pun ni masuk hospital ni gayung di bini dia. Faham tak? Jadi orang puan tak usah bimbang lah. Orang lelaki ni dia eklang je lebih. Cerita-cerita bab bini memang suka tapi tak berani. Batu kelebihan orang perempuan dia sebenarnya lebih keras daripada laki-laki. Dalil ketua polis negara tak berani kahwin 2. Ketua Turus Angkatan Tentera pun seorang je isteri. Faham? Laksmana. Nampak? Madya ke apa semua tak berani juga.
Kawan kita ngajar taekwondo daripada Perlis sampai ke Johor. Syarikat swasta, sekolah kilang ngajar taekwondo. Ambil black belt tali pinggang hitam, ambil di Tokyo. Hebat dia. Faham? Oh, guru taekwondo black belt. Tapi dia takut nak kahwin seorang lagi. Nampak? Dia kata, apa mu takut kan? Bini aku tak boleh. Apa? Mu black belt kan? Tahu dah, tapi bini aku black belt. Faham tak? Dah. Tu kata, tak ada susah lah gopang memang. Pandai main golok ni. Kalau khubah dia pegang gitu. Sekor khubah 3 piku. Bunyi khubah. Takut orang panggil pokleh khubah. Dia lalu je khubah berok. Takut. Orang ada ilmu khubah. Tak? Nyekui di bini. Lorah kain pokleh. Nampak? Lari naik tamu. Golok pak warna, ulu pak warna. Nah, tu kelebihan orang puang. Jadi bila dia pergi rumah bini pertama atau pergi rumah bini kedua, rumah tu dikira rumah kita. Tempat tinggal kita atas giliran berapa orang sekalipun. Yang tak bolehnya bini dia tu tak duduk dengan seorang, duduk tupang rumah orang. Duduk sebilik dengan kawan-kawan dia. Katakan bini dia pelajar di KL. Duduk sebilik tupang 4 orang sama-sama student, sama-sama pelajar. Maka bila dia pergi ke tempat tu, boleh jamak kosong. Kerana tidak dikira tempat tinggal dia. Tapi kalau memang rumah bini dia, sama ada bini dia bayar sewa atau dia bayar sewa, maka dia kira balik ke rumah sendiri atas giliran isteri. Siapa di Kuala Lumpur rumah kampung bini dia, tak boleh jamak kosong. Dalam perjalanan musafir boleh jamak kosong. Soalan seterusnya, bilakah waktu mandi wiladah dan mandi nipah untuk mereka yang baru lepas bersalin? Ramai orang salah ni. Ada orang kata kalau dia lepas baik daripada kering nipah, dia kena mandi 2 kali. Mandi wiladah dan mandi nipah. Jawabnya salah, mandi sekali saja. Yang kena mandi wiladah ni ialah orang yang beranak tak ada darah. Kerana wiladah itu maknanya melahirkan kandungan. Bukan wajib dengan nas, wajib dengan ijtihad atas jalan qiyas sahaja. Adapun nipah dan haid itu, haid dan nipah itu adalah nas. Tapi kalau beranak itu adalah qiyas. Walau bagaimanapun kita jawab atas pendapat yang muktamad. Jadi kalau beranak saja tak ada darah, mandi wiladah. Tiba-tiba bila beranak berlaku hadas, tapi nak mandi ada hadas yang lain, iaitu keluar nifas, maka kena tunggu kering darah nifas. Bila kering darah nifas, mandi sekali sahaja. Ada ustazah dulu dia kata kena mandi 2 kali. Niat mandi wiladah dulu sekali, lepas tu kena lak apa semua, mandi pula. Ni kacau wala belaka. Nampak? Sekali saja walaupun berlapis-lapis hadas. Nak begitu juga dengan hadas kecil. Kalau berlapis 4 hadas sekalipun, sekali saja ambil wuduk. Abang Jeng balik rumah kayak gini, nak masuk dalam bilik air kecing, batal dah wuduk. Beradah sudah kecing, bini pula nak masuk. Nampak? Bila bini nak masuk, setuh pula tangan bini 2 kali hadas. Bila setuh tangan bini Abang Jeng berasa seronok, ketuk, ketuk 3 kali hadas. Bila ketuk busung, Abang Jeng sendiri tertidur pesang. 4 hadas situ, nampak tak? Maka kejut pesang, sekali wuduk sahaja. Nampak lagi? Akan ambil 4 kali pula. Sekali sudah memadai. Itu contoh. Soalan seterusnya, apakah hukum buat upacara pelepah 40 hari habis patang? Ni kena tahu ni. Mujur dia tanya. Hak tukang tanya ni pala dia banyak sekali. Kerana sebab dia tanya beribu-ribu orang boleh tahu. Nampak? Waktu kita kadang-kadang malas nak tanya. So tanya, kalau mu tanya nampak komang ngak mu. Setan kata. Nak, lepas tu komang sungguh pak mampu. Baik, dia kata apa hukum buat upacara pelepah 40 hari habis patang dengan molek. Bila beranak, bila wiladah, maka wajib berpantang
apa yang patang. Orang puan tak boleh semayang, tak boleh puasa, tak boleh tawaf, tak boleh pegang Quran. Faham tak? Tak boleh jima' bersetubuh. Faham tak? Tu patang hak Nabi ajar. Kita benda patang, tak boleh pijak tanah kepala otak dia. Faham tak? Dah boleh nyapu. Pelik-pelik ambil dua ni. Kita lah semana hang tua. Buang belaka hak mana orang tua mana sekalipun, kalau hak bukan daripada agama, kalau benda tu bercanggah, tohok buang. Kalau benda tu tidak bercanggah, tak ada salah. Hak orang muda pula kalau molek kita terima. Dia tak ada muda tua. Ukuran dia Quran hadis. Faham? Macam orang pergi ke laut lah. Domang dia tengok bulan. Orang ke laut. Kau tengok bulan tak? Kalau bulan mengambang, orang nak candak. Ke kau tengok lacing? Orang nak candak, kau tengok benda? Bulan. Bulan. Kau tengok matahari. Tu boleh dipuji Sutong. Sutong memang bagus sebab dia suka kepada bulan. Betul tak? Bagus. Jadilah kamu umat Sutong. Cuma yang tak best Sutong ni, walau ramai mana pun, bila sampai pasar naik atas lacing. Nah. Mu faham tak tu? Kalau mu tak faham bodoh benda. Nah. Jadi gitulah, main pijak-pijak tanah tu semua tu tak ada nas, tak ada dalil belaka. Faham tak? Yang tak bolehnya semayang, tak bolehnya bersetubuh, tak bolehnya baca Quran. Hak tu yang disebut oleh alim ulama. Hak tu patangnya. Dah bila habis patang? Orang tanya Aisyah radhiyallahu anha. Bukan dengan 40 hari. 40 hari ni mainan orang Melayu. Faham? Kita nak pakai hukum ke nak pakai adat? Pakai hukum. Faham tak? Kalau bercanggah dengan adat, hukum dulu. Kalau tak bercanggah dengan hukum, kita guna adat tu. Tapi adat ini sudah bercanggah dengan hukum. Mana boleh kira dengan 40 hari? Kena kata Aisyah, orang puang tu sendiri ambil kapah buat masuk dalam parak kemaluan dia. Faham tak? Bila berasa tak ada darah, duduk tenggung sekejap, ambil air pahit, cucur dulu. Jangan jolok dengan pahit-pahit, cucur. Faham tak? Nah, bila cucur kejap 10 minit, duduk bangun, buat masuk kapah. Ni ada tak putih kapah? Ada tak? Jangan beli hak Maidin tinggal kapas dalam. Ini cabut dah. Beli hak molek sikit. Zaman Aisyah perca kain, dia siap kain. Zaman kita mudah. Faham? Lepas 10 minit kita sembuh air, hak ngujung dia tu, haid atau nipah, ambil putih kapas awak masuk. Jarak 1 jari saja. Jangan awak masuk semua hilang kapas-kapas. Faham tak? Lebih kurang jari. Ajar bini kita balik lagi. Faham? Waktu baik, kering dah, bersih dah kapas, maka tu tanda berhenti. Sebab kadang-kadang dia tengok luar. Faham tak? Tak ada dah. Padahal ada lagi tepi-tepi kerek. Faham tak kerek? Dia tiap-tiap kerek dia ada timba. Faham tak? Kadang-kadang ada lagi tepi kerek. Ni tepi kerek ni. Tidak tak faham. Mu tanya aku jawab. Kadang-kadang ada tepi ni darah sikit-sikit ngujung, dia tengok di model hak tu. Roti batal. Ada. Tak ada, memang tak ada duduk tepi ni. Faham tak? Dia tak kuat dah tapi masih terbit. 1-2 waktu lagi duduk tepi kerek. Faham? Maka dia tengok luar ni. Tak ada dah mayang dalam keadaan haram. Faham lagi? Jadi buat masuk dalam kerek kapas tu. Nak. Kamu ngaji awak ni comel bodoh. Bukan orang tak ambil comel-comel tu comel lah, tapi ngaji lah. Nak. Ni comel saja. Nak padang tengok di roti tu lepak tepek. Tengok tak ada biung lepo. Faham tak? Dalam posmen lagi lepuk atas muka posmen. Nak.
Jadi kalau terkering dah, walaupun 32 hari, habis patang. Walaupun 48 hari, 48. Paling lama 60. Menurut setengah ulama. Nak? Jangan pakai tengok keluar gitu. Keluar, Cina ti. Nak? Tengok tak ada, biar melepas. Ada lagi piak siap, buat baru lapuk, buat baru. Nak? Jalan. Terasa riang sepanjang hari. Nak? Jadi tak samai pelepah-pelepah 40 hari tu tak ada benda-benda. Bang, bila kita cek tak ada darah apa semua, pergi mandi dan mengucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah kerana sudah boleh mengerjakan solat. Itu pelepah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Soalan seterusnya, boleh tak ikan yang mati dalam air kita makan? Adakah dianggap bangkai? Baik. Ikan ni tak wajib sembelih. Dan boleh kita makan dalam keadaan dia sudah mati. Kalau dalam bab sembelih hanya dia kata sunat sembelih ikan. Ni tak jadi sembelih ikan, dengar lah ni. Nampak tak? Mujur mari. Yang lain kena sembelih. Dua spesies tak payah sembelih. Belalang dan ikan. Nabi sebut al-hillu maitatuhu. Ikan ni kalau dia mapuh sendiri halal. Kita bubur lekor pukat bahan ikan air. Kepik mati. Hak tengah-tengah pukat bawah-bawah mapuh dah tak? Dah atas-atas gelepar lagi warna yang tak buka bawah mati dah. Boleh makan tak? Kena meleh. Dah. Nak. Takkan nak makan hidup-hidup ikan air boleh? Tekor. Bola rodok tekor. Jadi hukumnya bangkai ikan suci. Al-hillu maitatuhu, ikan ni Nabi kata halal bangkainya. Maknanya kalau mati ikan dak sembelih halal makan. Wajib basuh darah dan najis sahaja. Soalan seterusnya, takkan kita nak makan ikan duduk tunggu mati atas larat? Mati dalam air tak ada masalah. Kita jalan-jalan tengok ikan tu sakit perut. Mati dah ikan, siang ke dia. Kita ambil. Boleh makan tak? Ulama kata ya kalau tidak beracun. Ya kalau tidak buruk, busuk dan sebagainya. Soalan seterusnya. Rumah saya bilik mandi dan tandas diasingkan. Tidak asingkan. Ianya menjadi satu bilik. Adakah sah salat saya mengambil wuduk dalam bilik air tersebut? Rumah dia dengan bilik air nampak. Bilik dia tu dengan bilik air nampak. Bilik tidur nampak bilik air. Ke gua ni betul tak? Bilik mandi. Bilik mandi dan tandas. Bilik mandi, lepas tu tandas. Tak ada dinding. Biasa lah kalau rumah-rumah kecil gitu lah. Kalau rumah orang besar-besar, bilik mandi suku. Jambang suku. Kalau rumah-rumah biasa-biasa kan, rumah-rumah biasa rumah batu kan. Kalau rumah-rumah kapung dia buat suku, jambang kecil dengan pak mandi tak. Kalau rumah batu ni rumah terang, rumah murah tu dah. Masuk dalam bilik air, sini tandas, sini pak mandi. Tak tak sekaligus. Bini duk basuh, beseng, laki berok, pek belah. Tak? Dia gitu lah. Baik, dia ambil wuduk dalam tandas sah ke tak? Dengar molek. Bila kita dengar molek, baru kita faham. Faham tu kemah keming selalu. Bila kemah, maka lain kali kita nak khabar korang pun senang. Dan kalau ada orang salah, kita mudah tegur. Tu tujuannya, dengar molek. Ramai orang salah faham. Dia kata tak boleh ambil wuduk dalam tandas. Ni salah. Yang ulama kata bukan larang ambil wuduk dalam tandas. Ulama larang berzikir dan berdoa. Hak tu je duk khilaf. Bukan berwuduk. Berwuduk tak ada salah. Boleh berwuduk.
Yang dilarang bukan mengambil wudu. Yang dilarang kalau tempat berak kecing, tak payahlah berdoa situ. Tubik jambang kaki baru berdoa. Faham tak lagi? Tak apa. Anggur kaki bau ti telur suti dah ingat pula. Oh, mana pula. Biar ingatlah, hanya hangguk juga. Jadi bukan dilarang berwudu, dilarang berdoa, berzikir. Jadi kalau jenis tempat berak kecing nak ambil wudu, pastikan jangan kena najis pada tubuh badan kita, dan di luar kita masuk doa, masuk tandas dan doa wudu, keluar pada tempat tandas tadi baru kita baca doa wudu. Tak ada masalah. Baik, kita ada masa 14 minit 9 saat lagi. Baik, hukum tentang berhala yang ada setengah negeri begitu besar, apakah kita akan ditanya di akhirat nanti? Ni buah cari balah belaka ni. Baik, ada berhala di dalam negeri umat Islam? Jawabnya, haram umat Islam membina berhala. Haram umat Islam tolong cap berhala. Haram umat Islam tolong baiki berhala. Setiap orang awam tak boleh bertolong menolong dalam perkara menyiapkan berhala atau membina berhala. Cuma ada kes-kes yang tertentu dibolehkan, iaitu nampak tentang kuasa pemerintah orang Islam. Jika ada orang kafir duduk di dalam negeri umat Islam dan mereka nak bina berhala, maka kalau dia tu mari duduk situ lama dah, maka ada ulama-ulama fiqh yang mengatakan harus pihak kerajaan membenarkan mereka bina dengan hak-hak yang tertentu. Ini tidak termasuk dalam tolong-menolong perkara syirik. Nampak? Kerana masuk dalam bab, nampak? Memberi kebenaran kepada rakyat yang bukan beragama Islam. Cuma tak boleh kita, kalau kita jadi kerajaan, kita pergi rasmi pula berhala tu tak boleh. Kita hanya sebagai kerajaan memberi kebenaran sahaja, tipun dengan kawalan. Begitu juga kalau orang kafir nak minum arak, kerajaan Islam boleh benarkan dengan kawalan. Tapi kalau individu bukan kuasa kerajaan, tak boleh capur dalam bab berhala. Tak. Dia hanya hak-hak istimewa dalam bab kerajaan saja. Macam semayang mayat. Semayang mayat jadi imam afdal sekali anak si mati. Kemudian waris-waris hak lain. Kemudian imam dalam kampung tu. Tetapi kalau orang tu menjadi ketua kerajaan dalam negeri, kalau Terengganu kau Datuk Mak Said. Datuk Mak Said ni dalam kitab fiqh kata boleh jadi imam seluruh Terengganu. Nampak? Walaupun mu tak suka dia, tapi itulah hak dia. Dia ada di segi syarak. Faham tak lagi? Itu contoh-contoh hak-hak yang istimewa, lain daripada yang dibenarkan kepada orang awam. Faham? Jadi dalam bab kebenaran membina berhala, dia terhad dan dikawal. Soalan seterusnya, apakah yang terkorban di lahat datu mati syahid? Ulama jawab lama dah dalam kitab-kitab fiqh. Iaitulah arti syahid yang besar, yang haram mandi dan semayang mayatnya, ialah yang berperang dengan tentera kafir atau tentera orang Islam yang menyebelahi tentera kafir. Contoh di Iraq baru ni, bila mereka laknatullah menjajah Iraq, maka timbullah kumpulan-kumpulan mujahidin Islam, lebih kurang 7 kumpulan besar, berperang angkat senjata, perang dengan tentera mereka. Maka ulama-ulama sekitar Teluk fatwa mana-mana mujahidin yang perang dengan askar mereka ni mati, maka mati syahid. Patu pula tentera kerajaan Iraq bersekongkol dengan kerajaan Amerika memerangi mujahidin. Kalau ditembak oleh peluru tentera Iraq hak Islam ke mana? Hukumnya syahid juga. Kerana tentera Iraq berpakat dengan kerajaan Amerika. Amerika ni musuh Islam nombor 1. Laknatullah. Maka jikalau yang berperang di lahat datu tu dia berperang menentang tentera kafir, maka matinya mati syahid. Tapi kalau perang sama sendiri, tengok dulu. Kalau kita mempertahankan kebenaran, maka kita tidak syahid besar, tapi mati kita dapat pahala di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tak susah. Bila sebut dapat pahala, yang bayar siapa? Bukan kerajaan Terengganu, kerajaan Allah. Orang yang paling sedikit sekali pahalanya di akhirat, Allah bayar dia tanah seluas Syam sampai ke Yaman. Tak, daripada Hadramaut sampai Damaskus besarnya, dan dibina sebuah istana daripada emas. Bukan rumah murah, istana daripada emas, pitu daripada emas. Sebut dalam hadis, kalau pitu emas takkan dinding plywood. Tak benda siapa. Tak, jangan bodoh kan. Jadi habislah molek. Dan diberi 70 orang isteri. Allahu Rabbi. Siapa sini ada 70 isteri? Abang Azim suka tak kalau ada 7 bini? Suka tak? Seorang pun lekek dah. Main ngasek-ngasek nesuklah payang. Dah kalau 2 dak mari sejik terus. 70 orang bini yang beramar 17 tahun, sweet 17, dara sama selama-lamanya. Allahu Rabbi. 70 orang tu muka berlain-lainan, masing-masing sangat cantik dan sangat lawa. Tak pernah tengok selawa begitu. Rasa laki-laki ni dia yang paling kaya di dalam syurga. Nabi kata dia paling sedikit dapat nikmat syurga. Jadi kalau kita buat kerja agama, tak usah bimbang, tak usah duk balah lah, boleh sikit ke banyak fadilat. Faham tak? Kalau sikit pun siapa bayar? Allah bayar. Bila Allah bayar, semuanya kaya belaka, semuanya banyak belaka. Kerana company Allah bukan company kita cak ayang. Allah ni ghaniyun anil alamin, dak habis harta. Soalan seterusnya. Baik. Perempuan kerja pulih, askar, jururawat yang pakai uniform tak ikut hukum, adakah salah individu sebut atau pihak yang mewajibkan pakaian sedemikian? Jawabnya, siapa yang bekerja dan dia terpaksa mendedahkan aurat, maka dia berdosa kepada Allah. Tetapi yang paling banyak dosa ialah majikan yang mensyaratkan pakaian yang tidak menutup aurat. Kalau 100,000 orang petugas, dia akan dapat 100,000 dosa sehari. Adapun yang kerja, dia dosa dia je sehari, atas dia seorang. Faham lagi? Jadi berat juga jadi orang besar ni. Sebab tu kita tengok orang-orang besar sudah tiba. Oh, makna besar apa? Tak besar mana? Dosa besar. Banyaknya dosa. Betul tak? Tu kena faham. Kita berebut nak jadi calon. Orang berebut nak buat kebajikan. Ala ni ambil dah masuk kampung 4 tahun tak nampak muka, nampak dah lening. Lambat tengok orang minum air kedai, berhenti nak bayar. Meja tu bayar semua, bayar semua. RM18. Ada bayar para. Konon-konon enggak, baiklah tu, bayar orang. 5 tahun tak nampak muka. Betul tak? Jadi kita jangan jadi bodoh lagi lah. Jadi bodoh sikit dah lah, jangan bodoh lalu. Faham tak? Ni kau lambat tengok anak orang ambil dukung. Faham tak? Ambil anak orang ni dukung. Cak. Kau kira lapuk suti hitam muka. Tak? Ni semua ni sandiwara drama swasta belaka. Orang yang dilantik kerana dia layak dan dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan tolong dia. Orang yang berebut nak sangat kepimpinan, maka Allah akan tinggalkan dia keseorangan. Bila Allah tinggal dia, tak ada nusrah Allah, tidak pertolongan Allah, tak ada. Jadilah pemimpin-pemimpin yang ada sekarang. Bila dapat jawatan, mengkayakan diri sendiri. Faham? Kita kampung tak boleh baju supik, suka sangat boleh baju supik. Dia boleh rumah 2 juta. Hak darat nu kapur-kapur hak nyaku boleh mata cakur cak bewok, suka sangat. Ulu dak wis tagang ulu, wi mata cakur saja. Faham tak? Nerak dah wi mata cakur. Dia bahang Mercedes 1.8 juta suti. Kita boleh mata cakur dak kenal orang. Nampak tak? Berok cirit terus boleh mata cakur. Alah berat menanang kita ni. Jadi-jadilah. Biar cerdik kata.
Nampak? Jadi kalau kita kerja, kita sanggup jawab kerja dedah aurat, kita tanggung dosa kita. Tapi majikan tanggung semua pekerja. Kerana dialah yang mensyaratkan begitu. Soalan seterusnya. Kalau kita hadir masjid dengar kuliah tapi dengar melalui internet, apa pandangan? Jawabnya, dengarlah di mana saja, ilmu itu memberi manfaat. Cuma kelebihan yang paling hebat, datang hadir di dalam masjid. Masjid ni kita tengok je, kita rasa seronok, dapat pahala dah. Faham? Lalu macam cakap, bukan nak pergi sejid, nak pergi jalan petang-petang, tapi sampai je tengok masjid Allah, rumah Allah, faham? Dapat pahala. Faham? Tu masjid. Khairul buq'ati fil ardi masajiduha au kama qala. Sebaik-baik bangunan atau tempat di atas muka bumi adalah masjid-masjid. Nampak? Betulkah benda ni? Masalah saya tak faham. Syiah, Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi. Betulkah Tok Guru ni Abdul Aziz itu Wahabi? Ni bahaya soalan ni. Wahabi ni dia tak boleh lah jenis-jenis. Kalau maknanya kalau kita baca-baca Quran, lepas tu kita tiup di air, ambil berkat. Tak? Tanda-tanda kalau dia nak kenal, dia ada banyak tanda. Dia Salafi ni lain. Salafi ni dia tidaklah ikut mana-mana mazhab yang tertentu. Mazhab Salafi ni masih mu'tabar, masih diiktiraf syarak. Nampak? Dia kita orang yang ikut mazhab Hambali, dia tak marah, dia tahu itu mazhab mu'tabar. Orang ikut mazhab Syafi'i, dia tahu, tak apa. Jadi Salafi dia ikut mana-mana yang lebih kuat pada pandangan dia, okey lagi. Tapi jangan jadi Wahabi. Wahabi ni sudah ekstrim. Dia saja yang betul, orang lain semua sudah tidak betul. Jadi biar apa yang kita faham, mana Salafi, mana Wahabi. Nampak? Nak kenal masalah khilafiyah dan seumpama. Contohnya, masalah kalau semayang hajat, letak air depan. Wahabi cukup-cukup marah. Jadi ada orang kata, Tok Guru Nia Aziz ni Wahabi. Kita pun nak tengok juga. Kita pergi dekat Tok Guru Nia Aziz semayang, rupanya penuh air depan dalam botol. Tok Guru Nia Aziz tiup juga. Jadi kalau tiup air dalam botol ni Wahabi ke tak? Dok, kalau tiup ambil barakah gini. Wahabi cukup marah. Nak bismillahirrahmanirrahim. Tiup gitu. Nampak? Dia kata ni kacau wala belaka. Tapi Tok Guru kalau dia semayang penuh depan. Faham tak? Cuma dari segi manhaj tauhid, Tok Guru Nia Aziz nampak dia mengaji di India. Nampak? Jadi ulama-ulama tauhid di sana kebanyakannya ulama-ulama yang juga bermazhab Hanafi. Bila bermazhab Hanafi, kebanyakan tauhidnya tauhid Salafi. Nampak? Batu kita duk bawa sekarang tauhid khalaf, tauhid salah betul belaka. Faham tak? Comel belaka. Ini semua ni adalah jalan. Bukan tauhid jalan saja. Jalan salaf, jalan khalaf. Tak payah kepala. Orang mudah dengan jalan khalaf, jalan khalaf. Mudah dengan jalan salaf, jalan salaf. Faham tak? Sama ada tauhid 3 serangkai atau sifat 20, semua ni adalah ijtihad ulama daripada nas. Faham tak? Bukan nas ijtihad atau qiyas daripada nas. Asal bukan begitu. Tauhid 3 serangkai pun bukan jelas daripada hadis, cuma ulama ambil daripada hadis. Nabi tak sebut tauhid 3 serangkai. Kediang, itu semua jalan saja untuk kita mudah belajar. Ada orang mudah dengan 20, ada orang mudah dengan 3 serangkai. Silakan. Dua-dua tu adalah jalan saja. Yang penting mu bertauhid kepada Allah. Sesudah menjalani cara-cara demikian, adakah mu tauhid kepada Allah? Ya, alhamdulillah. Nampak? Masalahnya ngaji kitab sifat 20 rabak. Acur bo dobik kitab. Nampak? Masih bersama dengan golongan zalim menentang perjuangan Islam di muka bumi. Nampak tak? Dah mengaji sifat 20 buat kepala otak apa? Pacul bo kita.
Orang tu pula ngaji salafi tapi masih bersama dengan golongan sekular. Nampak lagi? Di situ ilmu mereka tidak bermanfaat. Walaupun dengan jalan sifat 20, walaupun dengan jalan tauhid 3 serangkai, sudah ghairun nafi', tidak memberi manfaat. Tujuannya tauhid kepada Allah. Faham? Soalan seterusnya. Kalau kita bersalam dengan mak dara sabit, batal tak wuduk kita? Mak dara sabit, sabit ni dia cekok gitu. Betul tak? Nah, kalau betul gini benda, lembing. Batu kalau dulu kalau kata mak dara benda, mak dara lembing, orang faham mak dara betul. Pasal dia betul. Dah kalau mak dara sabit cekok, bukan mak dara betul kita, mak dara bini kita. Faham tak lagi? Jadi kalau kita cerai dengan bini kita, habis dah boleh kahwin tak dengan mak dara bini? Boleh kahwin, bukan mahram kita. Bila bukan mahram kita, haram kita bersentuhan. Faham lagi? Dah kalau kita bersalam dengan dia, sentuh kita, batal tak wuduk? Tak batal wuduk kalau tak ada wuduk. Faham tak? Faham tak apa? Suruh ngaji. Pekor ni al-fahmu, biar faham. Bukan al-hangguk. Hangguk belum tentu faham. Tu dengar molek, kemah, sebarkan. Share, boleh pahala. Nak? Jadi masalah wuduk tu masalah sentuh. Ada sentuh tak batal, ada sentuh batal. Nak? Dia kata dapat apa dah sentuh bini tak batal. Kita kata dah sentuh tulang, nak batal apa ni? Itu sentuh tulang, sentuh mana? Tulang bini kita tinggal korok. Dah bini mu hidup lah. Dah hidup sentuh tulang mana? Gigi bini mu. Gigi tu istilah dia tulang. Dalam kitab-kitab. Faham? Bini dia jongang tu baik sampai gigi tu. Dia nak pergi dapur tersetuh berak bahan siku. Renyok gigi bini. Faham tak? Batal tak wudu? Tak batal. Nak? Waktu ngaji faham. Bukan nak banyak, nak faham. Kita nak banyak biar tak faham pun. Lepas tu nak tinggi biar nampak kelas, jatuh berebok patah renyok. Nak? Soalan seterusnya kita ada 2 minit lagi. Soalan yang terakhir dah lah. Jadi ada lebih kurang 15 soalan depan ni. Tak ada nak jawab, insya-Allah. Kita mari lagi tahun depan. Baik, soalan terakhir. Bukan ya? Ni tak jawab lagi. Apakah hukumnya kumpulan dakwah yang tidak mahu menyokong mana-mana dalam pilihan raya? Dia ada kalanya kita tak perlu sokong mana-mana kalau kedua-duanya memang nak melaksanakan perkara yang memang baik. Kalau gitu tak payah sokong mana-mana. Contoh, ada tanah sekeping ni, kampung ni. Nak, kumpulan pertama nak buat sejik. Kumpulan kedua nak buat sejik. Maka mu sokong lihat ni. Tak sokong mana-mana pun tak apa. Pasal dua-dua nak buat sejik. Faham tak lagi? Satu kumpulan nak buat sejik, satu kumpulan nak buat tempat berjudi. Maka wajib semua orang kena sokong hak nak buat sejik. Haram sokong kumpulan nak buat berjudi. Faham? Dua-dua nak buat tempat berjudi belaka. Maka haram kita sokong dua-dua. Kena tengok gitu dulu. Nak? Jadi kalau kita tidak memberi sokongan, tetap tertegak kebenaran, maka kita tidak memberi undi, tidak berdosa. Tapi kalau kita tak beri undi, maka oleh akan tertindaslah kebenaran, akan tegaknya kebatilan, maka kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengoklah akan wakil yang berlaku sekarang. Nak, ulama-ulama tak cakap nak nasihat dah kita supaya kita tengok rasuah yang begitu banyak berlaku. Ni semua tugas kita umat Islam untuk kita perbetulkan. Ini perkara mungkar. Nampak? Mengauk keuntungan harta benda rakyat untuk keperluan tertentu adalah perkara mungkar, perkara zalim. Man ra'a minkum munkara, siapa tengok kemungkaran,
fal yughayyir biyadih. Tangan kita kena ubah. Tak rak nak pikul senjata macam tentera sulu, tapi kita pikul peng saja di dalam pilihan raya. Istikharah malam pilihan raya. Tunjukkanlah aku jalan yang benar. Alhamdulillah, Allah akan buka hati kita. Nampak? Soalan seterusnya, soalan terakhir juga tapi dia banyak. Kalau mengakui bahawa kita Islam dan menegakkan akidah, tetapi yang terkandung dalam Quran dan Sunnah tidak kita gunakan, adakah patut kita angkat sebagai pemimpin? Jawabnya begini. Kalau kita nak jadikan seorang itu tok imam di dalam masjid, maka tok imam itu tidak pandai dalam bab puasa, tapi dia pandai dalam bab semayang, maka sah kita akad dia jadi imam. Ataupun tok imam itu tak pandai nak jadi tok muding, nak sunat orang, dan kan sunat orang ni penting, maka tak mengapa juga kita lantik menjadi imam semayang. Tapi kalau imam tak pandai baca Fatihah, imam tak pandai berapa rakaat dah mayang subuh, maka haram kita lantik menjadi imam. Pasal kerja yang dia akan buat tu dia sendiri tak tahu nak buat. Maka jikalau ada seorang bakal pemimpin orang Islam yang mengakui tentang kewajipan hak-hak hukum-hukum Allah wajib ditegakkan, cuma dia tidak mengamalkan sebahagian daripada perkara-perkara tersebut, tetapi amalan yang ditinggalkan itu tidak ada kena-mengena dalam pemerintahan dia nanti, maka harus lagi kita lantik dia sebagai pemimpin. Yang tak bolehnya pemimpin atau bakal pemimpin yang mengaku saja sebagai Islam, tapi terang-terang tidak suka jikalau Islam itu tertegak di atas muka bumi. Itu sudah menunjukkan nifak yang sepatutnya tersembunyi di dalam hati. Ramai sekarang orang yang tak suka tengok hukum hudud, dipersendakan hudud dengan macam sebutan, dengan macam-macam pandangan yang melekehkan. Ini sudah merosakkan iman. Ini sudah mengeluarkan syarat utama, iaitu cinta kepada Islam. Nampak? Batulah dalam masalah budi pekerti masih boleh kita maafkan, wajib taat, tapi dalam bab melempar jauh hukum Allah, maka la ta'ata lil makhluk, kita tak boleh taat atau lantik pemimpin seperti ini. Batu wajib lagi bersabar pemimpin-pemimpin Bani Umayyah dan seumpamanya, walaupun mereka minum arak ataupun berzina, tetapi masih menegakkan hukum Quran. Tapi bila hukum Quran dibuang jauh, maka haram kita memberi ketaatan. Soalan seterusnya, ada dua lagi sebelum kita balik. Apakah hukumnya seorang yang dapat hasil jual ulat teket? Teket 15 ya jual 30. Orang terpaksa beli kerana habis, hukumnya haram. Melainkan memang banyak teket lain, dan orang tahu teket murah saja biar nak beli hak mahal, jenis berahi perabi piti bahasa bengong gitu, maka kalau gitu tidak haram jadi ulat. Yang haram jadi ulat ni dia beli dulu teket, siapa habis teket orang nak beli ke dia dulu, dan orang terpaksa beli dengan harga yang mahal. Ini adalah memberi mudarat kepada orang lain, maka hukumnya haram di dalam Islam. Soalan seterusnya, orang kuat memperjuangkan Islam, berkedudukan tinggi dalam organisasi, tapi tak suka semayang jemaah. Kalau pergi sejik, bila ada orang-orang tertentu mari sahaja, apakah pandangannya jikalau dia tetap bersama dengan jamaah Islam, maka tidaklah wajib kita jatuhkan dia. Inilah kekurangan daripada yang berlaku dalam jemaah Islam. Bila ada berlaku kekurangan sesama kita, janganlah kita nak memperjatuhkan sama sendiri, tapi ad-dinun nasihah, teruskan memberi nasihat walaupun di hadapan muka dia. Faham tak? Jangan bila dia kurang berjemaah kita pakai jatuhkan dia. Nampak? Dia kurang jemaah, dia kurang fadilat. Kita dapat banyak jemaah, kita banyak fadilat, dan kita dengan dia ada hak, iaitu nasihat. Nasihatlah dia. Kerana memperjatuhkan sama-sama jemaah Islam sebenarnya meruntuhkan jemaah itu sendiri. Soalan yang terakhir pada malam ini, dividen yang didapati dalam jumlah yang besar tiap tahun dalam koperasi dianggap harta saka apabila pemiliknya meninggal dunia. Dengan molek, apabila telah diberikan kepada orang yang tersebut sebelum daripada mati,
tapi tidak diberi dengan jumlah tunai, hanya atas kertas sahaja, maka jadilah faraid selepas daripada dia mati. Ataupun belum ditulis lagi, tapi dividen ni adalah hak dia. Kalau dia mati, maka dia akan dapat banyak ni, banyak ni, banyak ni. Dan benda tu sudah ada sebelum mati, maka juga menjadi faraid. Sama banyak bandingannya gini. Orang yang sakit, tak, orang mari pitih tak, orang zero, orang nawak. Orang tua sakit kan, orang mari tengok, orang pitih tak, orang pitih, tak percaya pergi hospital. Sebab tu makcik-makcik tua-tua kan, kalau doktor kata boleh balik dah, makcik nangis ambuh balik. Dah balik siapa nak pitih? Demah. Duduk hospital 3 hari 400 lebih. Faham tak? Jual camboh tak boleh 6 riyal sehari. Bayar ke bandar orang serial 5 riyal. Nak bebek sapu 2 riyal 3 riyal boleh. Nak tiba-tiba hak jual camboh sakit, masuk hospital, nak sehari 80, 120. 3 hari Allahu Rabbi pernah bawah batal. Sekut serebok. Wahanggo 2 talang. Makan dah, nak makan. Warna 2 dah dorok dah. Cucu ambil. Tok wahanggo ni kita buat alik lah. Datuk dah angkat. Ambil. Tak ada angkat lah. Ambil. Dah sekut ni ke mana? Sekut. Anak pula. Kita buat alik dia bagi anak-anak kita. Dah mak dah akan kau sekut. Mak makan si kapik. Ambil. Kita apa sekut. Makan si kapik. Ambil sekut. Dah piti wawatan ni setambung warna tu. Tu tak usah kosek. Aku ketang mu tapala mu kang. Mana? Piti jangan kosek boh. Mana? Lambat Messi lagi je ke apa? Bilang perang. 3 hari duduk 480. Hak tu bila dia mati jadi saka. Pasal dia milik sebelum mati. Bila dia mati orang pun mari nawak pula. Pitih pula. Dah mati. Hak tu bukan saka. Pasal dia mati dah. Faham tak? Hak tu untuk ahli rumah si mati. Memudahkan perbelanjaan. Faham tak lagi? Gitu jugalah dengan wang-wang lain, dividen ke apa nama, kalau untuk dia dah, sebelum dia mati atas nama dia dah, memang jadi saka. Selepas dia mati baru jabat wihadiah, orang ni wihadiah, maka bukan saka tu, untuk anak dan isterinya sahaja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tidak banyak, kita dapat sedikit maklumat untuk menambah ilmu akhirat kita, nak untuk kita bawa dalam kehidupan kita yang seterusnya. Satu pesanan terakhir, apa jadi pun kita bersama dengan Islam. Nak Islam menang, kita menang. Islam di bawah, kita di bawah. Sekarang kerajaan bercanggah dengan Quran, kita kena setia bersama dengan Quran, kerana Quranlah syafaat kita pada hari kiamat. Orang gumana orang hina Nabi, orang tolak hadis Nabi, tak, kita tetap dengan Nabi, kerana Rasulullah saja yang boleh tolong kita lepas kita bangun di padang mahsyar. Raja menteri apa semua membayang mati denai belaka dah masa tu. Apa jadi pun kita cari pitih, cari senang, cari harta, memang kita cari pasal kita duduk dalam dunia, tapi kita tidak akan gadaikan akidah kita, Islam kita, ulama kita, akhirat kita, insya-Allah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Takbir. Allah.